Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin MBI edisi ke-16. Saya Nur Bahira Lokman. Dan saya Azri Muhammad Zainuri. Berikut paparan utama edisi kali ini. Lebih RM300,000 dibelanjakan untuk program MBI Prihatin. MBI bantu golongan miskin bandar mengejut. Dua syarikat dikenakan notis pematuhan dan kompaun. Majlis Bandaraya Ipoh MBI membelanjakan lebih RM300,000 untuk melaksanakan program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR MBI Prihatin untuk tempoh 6 bulan pertama bagi tahun ini. Program yang digerakkan secara berterusan ini adalah bagi membantu penduduk yang memerlukan bantuan sekaligus menjadikan Ipoh sebagai sebuah bandaraya sejahtera. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Lumazi Baharin berkata, sepanjang program ini dilaksanakan, kerajaan negeri, syarikat korporat, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan individu persendirian tampil bekerjasama dengan MBI untuk menghulurkan pelbagai bentuk bantuan. Jadi MBI Prihatin ini adalah lebih kepada asalnya menjurus menangani masalah ataupun isu kemiskinan bandar ataupun keadaan selam yang berlaku di Bandar Ipoh, kesan daripada pandemik itu sendiri. Maknanya orang dah kena buang kerja dari keadaan itu. Jadi apa yang MBI buat, kita telah memulakan satu program sosial iaitu untuk membantu rakyat kita secara langsung asalnya, dengan memberikan mula-mulanya pelbagai direct subsidi, bantuan dari sudut makanan, peralatan persekolahan dan juga termasuk juga kemudahan alat-alat PDPR ni, alat-alat komunikasi dan sebagainya lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui di MBI. Selain itu, Datuk Rumazi turut memberitahu pihaknya akan terus mempergiatkan bantuan menerusi aktiviti turun padang bagi menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Selain membantu golongan yang memerlukan secara berterusan, Majlis Bandaraya Ipoh MBI turut menumpukan rakyat dalam kalangan miskin bandar mengejut. Usaha itu penting bagi memastikan kelangsungan hidup golongan yang hilang punca pendapatan secara tiba-tiba dapat dibantu segera. Menurut Datuk Bandar Datuk Lumazi Baharin, berikutan situasi semasa yang melanda negara kini, golongan berkenaan dilihat semakin meningkat dan jika tidak ditangani, ia boleh menyumbang kepada masalah yang lebih parah. Jadi golongan-golongan ini di peringkat Majlis Bandar Ipoh yang ini kita fokuskan. Kumpulan miskin bandar sedia ada ni memang kita sentiasa fokus lah. Tapi golongan yang miskin yang mengejut, kalau ikutkan laporan ni, jumlah ni sudah meningkat. Kalau kita dapat laporan terbaru, jumlah ni sudah meningkat. Sekarang ni bukan lagi kita bercakap tentang B40, tapi B60. Maknanya dah sampai ke 60%. Maknanya ada 20% tambahan isi rumah yang terkesan daripada pandemik. Jadi perkara-perkara yang ini yang kita sekarang dalam fokus kita untuk bantuan segera pada mereka. Sekurang-kurangnya di Bandar Ipoh ni, kita tak mau dengar orang-orang yang terputus bekalan makanan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan agihan sumbangan keperluan asas kepada 125 peniaga gerbang malam dan 30 pengamal media Perak yang terkesan akibat COVID-19 di Ipoh. Dalam pada itu, Datuk Rumaizi berkata, MBI kini turut merancang inisiatif lain bagi memastikan tiada penduduk tercicir daripada menerima segala bentuk bantuan. Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah mengeluarkan notis pematuhan dan kompaun terhadap dua syarikat yang melaksanakan projek pemasangan paip pembetungan di sekitar bandaraya ini. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumazi Baharin berkata, tindakan itu dibuat susulan aduan orang awam apabila wujud permasalahan berikutan daripada projek berkenaan. Menurutnya, gangguan lalu lintas, jalan berlubang dan tidak rata, pengurusan lalu lintas di tapak yang tidak teratur serta turapan semula yang tidak mengikut piawaian antara isu yang sering dibangkitkan. Hasil siasatan juga mendapati kelewatan penyiapan kerja-kerja pemasangan paip pembentungan itu disebabkan hampir keseluruhan tapak pembinaan berada di kawasan Batu Kapur sekaligus menjadikan kesukaran bagi tujuan pembinaan. Projek Loji Rawatan Kumbahan Serantau dan rangkaian paip pembentungan di Papan, daerah Kinta
merupakan sebuah projek kerajaan persekutuan di bawah peruntukan rancangan Malaysia ke-10 berjumlah 2.1 bilion ringgit. Projek yang dikawal selia oleh Jabatan Perkhidmatan Pembentungan ini terdiri daripada 3 pakej yang melibatkan pembinaan sistem rangkaian paip pembentungan baharu serta pembinaan loji rawatan kumbahan serantau yang akan menampung kawasan tadahan Bandar Ipoh, Gunung Rapat dan sebahagian Mengelembu. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan sempena mesyuarat penuh Majlis bulan Jun di Ipoh. Majlis Bandaraya Ipoh MBI melanjutkan pengecualian sewan selama 1 bulan lagi kepada para peniaga di Pasar Besar Ipoh susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumazi Baharin berkata, pengecualian sewa bagi bulan ini akan memberi manfaat kepada 824 peniaga dengan impak kewangan sebanyak RM20,000. Perkara itu diumumkan pada mesyuarat penuh Majlis bulan Jun di Dewan Mesyuarat MBI di Ipoh. Sebelum ini, MBI telah memberikan pengecualian 4 bulan bayaran sewa kepada peniaga-peniaga di Pasar Besar Ipoh dan peniaga-peniaga di medan-medan selera di bawah urus selia majlis. Pengecualian sewa yang diberikan dari Mac hingga Jun itu membabitkan lebih 1,000 peniaga dengan anggaran peruntukan kira-kira RM80,000. Majlis Bandaraya Ipoh MBI melalui MBI Prihatin sentiasa menyalurkan bantuan dalam pelbagai bentuk kepada warga kota yang terkesan berikutan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Baru-baru ini, MBI mempertimbang untuk menyediakan penempatan kepada keluarga R. Suganti, 53 tahun, ibu tunggal yang tular di media sosial akibat kesempitan hidup. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumazi Baharin berkata, pihaknya akan mencari penempatan sesuai untuk keluarga 2 beranak itu supaya dapat hidup dalam keadaan yang lebih selesa. Difahamkan, Suganti dan anak perempuannya, S. Lali Tambigai, 33 tahun, kini menumpang di rumah nenek saudara rakannya buat sementara waktu kerana tidak mempunyai rumah sendiri. Kita akan pertimbangkan dalam masa terdekat ni kita akan buat satu keputusan dalam masalah. Sama ada di sini ataupun kita kalau nanti kata masalah kita buat di rumah permanent di rumah rumah bangsa kami lah. Itu kita akan teruskan. Tapi kena pindah nanti ke rumah bangsa MBI. Datuk Rumazi ditemui ketika program penyampaian sumbangan barangan makanan daripada Econsave Jelapang dan wang tunai daripada MBI kepada keluarga Suganti di Ipoh. Hadir sama pengurus Pasaraya Econsave Cawangan Jelapang, Shah Effendi Rosman. Dalam perkembangan lain, Datuk Rumazi memaklumkan pihak pengurusan Econsave turut menawarkan pekerjaan kepada Suganti sebagai pengawal keselamatan di pasaraya tersebut. Kalau boleh saya 6 bulan macam tu, saya nak kerja juga. Memang saya sudah biasa berdikari sebagai timbalan itu pengawal. Saya punya tanggungjawab lebih tahu sebagai security timbalan itu kena jaga satu college. So saya nak kerja juga. Saya akan tunggu sampai bulan 6 saja saya tunggu. Saya nak sembuhkan badan saya okey sikit, saya nak kerja. Bupati Sendirian Berhad, Daboba dan Majlis Bandaraya Ipoh MBI berganding bahu menyumbang pek makanan kering dan basah kepada 125 peniaga gerbang malam melalui program MBI Prihatin. Bantuan itu diberikan kepada para peniaga yang kehilangan punca pendapatan akibat tidak dapat beroperasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sumbangan tersebut disampaikan Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumazi Baharin kepada Pengerusi Persatuan Kebajikan Usahawan Gerbang Malam, Ahmad Hirwan Othman. Jadi kami, saya daripada Persatuan Gerbang Malam ialah ingin menyeru mana-mana badan korporat ataupun syarikat-syarikat besar untuk bantu kami peniaga-peniaga Gerbang Malam yang dah hampir sebulan lebih terjejas pendapatan, yang mana kita menempuh PKPD dulu. 2 minggu baru kita sambung dengan PKP yang diumumkan oleh kerajaan kan. Kami dah kira sebulan lebih dah hilang pendapatan. Jika ada apa-apa sumbangan ataupun bantuan untuk Gerbang Malam, boleh berjumpa dengan saya lah. Salurkan saya melalui Persatuan Gerbang Malam. Sementara itu, Pengarah Bupati Sendirian Berhad, Jordan Chong berkata, pihaknya akan terus bekerjasama dengan MBI pada masa hadapan untuk menjalankan misi bantuan bersama-sama sebagai salah satu tanggungjawab sosial korporat CSR syarikatnya pada masa hadapan. Okay, hopefully saya fikir ialah nak boleh tolong banyak orang lagi lah sebab sekarang pandemik lah. So banyak orang nak tolong, so kita feelingnya kita jika boleh tolong kita mesti mau do the best lah to tolong lah. Sumbangan sama turut diberikan kepada Presiden Kelab Sukan dan Kebajikan Media Perak, Rosli Mansur Ahmad Razali
untuk diserahkan kepada 30 petugas media sambilan dan wakil petugas MBI. Berbakti kepada tanah hasilnya cukup indah. Itu antara reaksi kaki tangan Perpustakaan Tun Razak PTR apabila projek pertanian bandar mereka usahakan kini berjaya mengeluarkan hasil tanaman yang amat memberangsangkan. Malah, menerusi projek tersebut, ia juga turut memberi galakan kepada para anggotanya untuk terus meminati dan mendalami bidang pertanian. Mula-mula mestilah susah sikit pasal pengalaman pun tak ada. Lepas tu cubalah, tapi starting mesti masalah banyak pasal tak tahu bagaimana nak jaga, siram, taruh baja lagi. Yang paling takut serangga. So you seronok lah belajar ni. Mestilah jumpa itu hasil mestilah seronok. Lagi kalau boleh kita sudah berpengalaman, saya ingat lain kali punya hasil lagi cantik dia punya sayur. Pandangan saya ni adalah satu program yang baik untuk Perpustakaan Tun Razak sebab kita boleh tahu cara untuk menanam sayur, lepas tu cara untuk membuat projek untuk sayur semua keluar. Lepas tu lagi satu, tanaman sayur ni kita ada bagi untuk orang bantuan, sumbangan untuk orang yang susah. Lagi satu, kita ambil untuk masak untuk rumah kita juga. Saya sebagai kaki tangan awam merasakan benda ni sangatlah sesuai dan sebenarnya dengan PKP ni kita pun memerlukan bahan-bahan mentah yang mungkin dapat digunakan lah untuk kegunaan kita seharian. Terdahulu, Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin turun mengadakan lawatan di tapak projek dan memungut hasil tanaman. Sebanyak 20 jenis tanaman yang ditanam, antaranya cili, sawi dan salad. Baiklah saudara, Buletin MBI edisi ke-16 berakhir di sini. Anda diingatkan untuk terus patuh SOP serta sentiasa tenang dan waspada. Sama-sama kita putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Teguh, kita menang bersama. Dengan ini, Assalamualaikum Dan salam hormat.